Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah. Pagi ini dapat kita bersama lagi. InsyaAllah pagi ini kita sambung kitab kita Nasaihul Ibad. Kita sampai pada bab yang pertama, yakni nasihat-nasihat tentang dua perkara. Pada muka surat yang pertama, bab ini terdiri daripada 30 nasihat. Dalam bab ni ada 30 nasihat, yakni 4 adalah khabar dan selebihnya adalah asar. Khabar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan asar adalah perkataan para sahabat dan tabi'in. Yang pertama, iman dan kepentingan kita bersama dengan umat, dengan masyarakat. Nabi SAW bersabda, khaslatani bi asyai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Ada dua perkara yang tiada sesuatu pun melebihi keunggulannya, ketinggiannya, yakni iman kepada Allah dan membuat atau memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Jadi Nabi SAW bagi tahu kat kita, Nabi SAW peringat kita, ada dua benda. Yang dua benda ni tak ada apa yang lebih tinggi daripada dia. Maksud dia, maknanya dua benda ni hebat, dua benda ni bagus, dua benda ni kita kena buat. Itu maksud dia. Apa dia? Yang pertama, al-imanu billah. Yang pertama, beriman kita kepada Allah. Itu urusan kita dengan Tuhan. Yang kedua, wan naf'u lil muslimina. Yang kedua, hubungan dengan manusia pula, yakni bagi manfaat kepada manusia ataupun orang Islam. Jadi dua benda ni sangat tinggi lah. Hak urusan dengan Allah kita beriman. Mana ada benda lebih tinggi daripada beriman? Yang kedua, dengan manusia bagi manfaat, tolong manusia, bantu, tidak menyusahkan manusia yang lain. Jadi atas dunia ni, hablum minan nas ni itulah. Itu yang hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, iman. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia bagi manfaat. Sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maknanya dalam hidup kita ni, kita buatlah benda apapun, tapi benda tu boleh bagi manfaat kepada orang lain. Nabi SAW bersabda lagi, barang siapa yang bangun di pagi hari dengan tidak berniat menganiayai kepada seseorang, maka diampuni dosanya yang dia lakukan. Allah.
Mangkit pagi tak ada cadang, tak ada lintasan, tak ada teringat nak penanya orang. Mangkit pagi tu macam biasalah, tuan-tuan mangkit menjelar, tak ada cadang. Yang duk cadang mangkit pagi tu nak pergi semayang subuh, balik sekejap nak beli cucuk nak jamu anak bini, sekejap lagi duha nak pergi mengaji, tengah hari sikit nak pergi ziarah kawan-kawan lama tak pergi ziarah, petang tengah hari nak bawa bini makan di restoran, lama tak bawa, dia masak di rumah, siang ke dia. Kan? Petang duduk cadang-cadang nak pergi jumpa anak-anak, nak teringat kat cucu. Maghrib lagi cadang nak pergi mengaji. Allahu Akbar, tak ada nak cadang nanya Allah. Macam ni Nabi kata Allah ampun dosa. Dia tak ada cadang langsung. Jangan duduk cadang. Tang ni kena dia tu. Kena ke burung ke apa ke, tak ada langsung. Dan barang siapa bangun di pagi hari dengan niat menolong orang yang dianiayai dan mencukupi keperluan orang Islam yang lain, maka memperolehi pahala seperti pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Kalau mangkit pagi tak ada cadang nak kena orang, dosa ampun. Mangkit pagi dahlah tak cadang perkena orang, nak tolong orang pula, dahlah dosa terampun. Allah bagi pula pahala macam haji yang mabrur. Kan orang yang haji yang mabrur ni dosa Allah ampun. Lepas tu dapat pula pahala. Jadi orang yang mangkit pagi tak ada cadang nak aniaya orang, tapi duk cadang nak tolong orang. Mangkit pagi semalam mesyuarat, jawatan kuasa mesyuarat, esok kita rancang nak buat ni nak buat ni. Mangkit pagi tu semangat dah nak buat tu. InsyaAllah moga-moga Allah mengurniakan pahalanya sebesar pahala haji yang mabrur. Ustaz, tak kena niat juga yang Ustaz kata tadi. Tak ada niat lintasan lah. Maknanya azam dia. Dia azam ni nak pergi buat apa ni? Ya, nak buat baik kan, nak buat apa kan? Dia azam tu dia ada lah tu. Nabi SAW bersabda, hamba yang paling dicintai Allah adalah seseorang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Orang yang hamba yang Allah paling sayang, Allah paling suka, ialah seseorang yang bermanfaat. Diri dia, duit ringgit dia, anak beranak dia, tenaga dia, tanah dia, duit kupang dia, kenderaan dia, boleh bagi manfaat kat orang. Itu Allah kasih. Itu Allah kasih kita. Amal yang paling utama ialah memberikan rasa senang pada hati seorang mukmin, yakni dengan menghilangkan kelaparan dia, yakni memberi makan orang yang kebuluran dan membantunya dari sebarang kesusahan, atau membantu untuk menjelaskan tanggungan hutang. Dan dua perkara yang paling keji dan tidak ada bandingannya, keji sungguh-sungguh lah, teruk sungguh-sungguh lah, adalah mensekutukan Allah dan membuat mudarat ke atas kaum muslimin. Pertama tadi, hamba Allah yang paling Allah kasih, yang segala diri dia dan apa saja berkaitan dengan diri dia boleh bagi manfaat ke orang. Kalau amalan pula, amalan yang paling utama, amalan yang paling suka, yang Allah paling suka, ialah dia boleh memberikan rasa senang hati pada orang Islam yang lain. Macam mana orang Islam lain boleh senang hati dengan kita? Mulut lidah kita tak jahat, tangan kita tak cepat nak ambil hak orang, duduk dengan kita mulut tak mengata kat orang, jadi telinga dia pun sedap lah dengar. Ni sasa duk ya, ni kena abang ang berita terbaru, pula dah kawan tu dah lah pagi tu dah
semangat lain lah main duduk untuk ni. Jadi amalan yang paling utama ialah buat amal yang orang senang hati. Antara orang senang hati jumpa tegur, bagi salam, tanya, senyum. Orang senang hati orang jumpa kita. Lagi apa? Yakni antaranya senang hati ni menghilangkan kelaparan. Macam mana tu Ustaz nak tahu orang tu kelaparan ke? Lah, di restoran lah. Siapa pergi restoran tu? Dia lapar lah, tu lah. Di restoran ataupun di tempat kita ni kan? Orang lapar tu pergi restoran tengok kawan tu duduk makan, tu lah tu. Tengok orang lagi salusi. Saya lagi panggil kedai tu meja tu imam tu mana? Anak bayar. Sekarang-sekarang. Kan? Dengan habak ni. Tu meja tu imam bayar ke anak. Dah ada. Tu imam pun dah pergi bayar. Awak banyak dia kata tu meja tu semua tu. Tu tak mahu lah, tu menyusahkan orang. Ataupun adalah ni dia tanya kedai berapa? RM45 dia bagi RM50. Dia kata RM5 ni simpan. Kokot kita tengok siapa main makan yang nampak ternes-ternes sikit. Dayak nak RM5, alih dia tambah. Dah juga dia tu kan, ikut lah. Dia tak salah apa. Dan membantunya dari sebarang kesusahan. Apa saja susah dia, kita bantu. Itu menyenangkan hati orang lah. Atau membantu untuk menjelaskan tanggungan hutang. Tolong cari jalan apa ke. Kat dia nak bagi duit tak ada, cuma cari jalan supaya mengurangkan hutang dia macam mana kan. Dan dua perkara yang paling keji dan tidak ada bandingan keji dia teruk sungguh lah, adalah mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah dan membuat mudarat ke atas orang muslimin yang lain. Mudarat lah, curi, rompak, ragut, mengumpat, fitnah, ambil hak orang tanpa izin, letak kenderaan yang bukan pada tempat dia. Itu semua tu mudarat. Dan tengah dia ingat benda tu tak apa, tu mudarat tu. Parking kereta tak tepi jalan sungguh, bonet duduk atas jalan sikit, tu ganggu orang. Walaupun boleh lalu tapi ganggu lah. Ada gangguan. Kita tak mau buat itu, kita nak mudahkan orang. Membahayakan orang-orang Islam dapat berupa membahayakan badan dan hartanya. Antara yang kata bahaya kepada orang muslimin ni, mudarat tadi ni, harta dia, badan dia. Dan sesungguhnya segala perintah Allah bertolak dari dua perkara, yakni mengagungkan Allah dan kasih sayang kepada makhluknya. Maksud dia, Allah duk perintah kat kita ni, sama ada perintah buat atau perintah larang. Maksud dia, dua-dua perintah. Allah suruh buat pun perintah, Allah larang pun perintah lah, arahan daripada Allah. Pasal apa dua-dua benda ni? Perintah Allah ni pasal apa? Pasal yang pertama, kalau kita laksanakan, makna kita mengagungkan Allah. Yang kedua, kerana kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ingat, pasal apa Allah suruh kita semayang? Pasal Allah kasih. Allah syok tengok kita duk sembah dia. Pasal apa Allah larang kita buat benda macam tu? Pasal Allah sayang, Allah cemburu. Allah cemburu lah. Kita syirikkan Allah. Allah cemburu lah. Patutnya kita satukan Allah saja, ni kita menduakan Allah. Jadi Allah kasih kat kita, maka Allah cemburu, Allah marah. Seperti mana yang terkandung dalam firman Allah, wa aqimus salat wa atuz zakah. Tunaikanlah zakat, solat dan bayarlah zakat. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Itu perintah-perintah Allah. Pertama, syukur ke Allah. Yang kedua, terima kasih kepada mak pak kita. Terima kasih ni, pertama, jaga hati dia, khidmat kepada dia, menumpahkan kasih sayang kita kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, sementara mereka ada, tak ada apa lah. Sebab itu saya selalu peringat anak-anak,
memeluk ibu sekali ketika hidupnya lebih bernilai daripada memeluk beribu-ribu kali batu nisan di kuburannya. Peluk mak kita sekali waktu hidup bernilai daripada lepas mati duk pergi peluk batu nisan. Pagi pergi peluk, petang pergi peluk, nak buat apa lah kan? Masa dia hidup ni lah peluk lah dia. Peluk ni tak mesti dengan bentuk fizikal. Kita duduk jauh nak peluk macam mana? Telefon, WhatsApp ke, ataupun doa kita. Tak tinggal doa kita malam-malam. Ya Allah, mak aku ni duduk jauh pada aku. Kasih kat dia, ya Allah. Kamu lindungilah dia, ya Allah. Macam apa tu? Geng muda lagu, ya Allah, hantarkanlah malaikat untuk jaga kekasihku. Allah. Ya, ada lagu orang muda lah. Ya, silakan. Ya, lagu lah. Ya Allah, hantarkanlah malaikat untuk jaga kekasihku. Oh, yang mak dia tak suruh malaikat jaga. Ya, jadi kita lah, ya Allah, peliharalah mak aku. Jadi masa dia duduk ada peluk, masa dia duduk ada tumpahkanlah kasih sayang. Begitulah kak kita, abang kita, adik kita. Daripada hidup tumpahkan kasih sayang. Satu hari dia pejam mata. Kak kita, abang kita, adik kita, tuan-tuan, masa daripada duduk ada kita bukan rasa sangat. Depa tak ada, ya Allah. Hilang satu orang adik-beradik ni macam kita hilang 1000 kawan. Masa hidup kita akan rasa kan kita buat lebih kurang lah. Bukan buat lebih kurang, bukan kita dia tak sangat lah. Tapi bila tak ada seorang, oh Masya Allah. Pasal adik-beradik ni, kawan ke apa ke, dia tak sama nilai darah daging dan sebagainya. Masa dua ada, jagalah. Mana nak boleh jadi punca berkelahi, tarik diri. Adalah kadang-kadang nak jadi punca berkelahi tu, jaga. Diriwayatkan dari Al-Qarni, beliau berkata, aku bersua dalam suatu perjalananku dengan seorang pendeta. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai pendeta, perkara apakah yang menaikkan darjat seseorang? Al-Qarni, dia tanya, Uwais Al-Qarni, dia kata, aku jumpa dengan seorang ahli ibadat lah. Aku tanyalah ahli ibadat ni, apakah benda yang boleh menaikkan darjat seseorang tu? Lalu pendeta itu menjawab, mengembalikan hak-hak orang lain yang dianiayai olehnya. Maknanya ada tak benda-benda yang kita buat naya kat orang? Kita ambil barang orang ke, dibagi-bagi. Kita kata kok belakang dia ke, pergi minta maaf. Kita mencemar nama baik dia, pergi bersih. Itulah yang boleh menaikkan darjat. Allah akan naikkan balik kita. Kita ni kalau buat dosa ataupun buatlah benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah, kita punya darjat tu makin turun. Dia macam graf tu. Kita buat balik, kita potong balik jahat tu, naik balik sikit, naik balik sikit, gitu lah. Kita punya Allah menaikkan darjat, Allah menurunkan darjat. Macam mana nak naik darjat? Hak mana yang hak berkaitan dengan urusan orang, selesaikan. Ada kadang-kadang banyak. Kadang-kadang kita pinjam buku di perpustakaan, tak bagi backlog. Balik cari di rak buku, ada semua. Pergi bagi balik. Buat balik sorak Yasin surau. Balik-balik tu buat balik. Pergi bagi balik. Buat balik apa lagi? Kolek, cawan plastik surau ayak kopi, guna ayak kopi. Panas tu ni. Bawa naik kereta, buih-buih balik dengan ayak tu. Walaupun dia cawan plastik, tapi dia milik orang, milik orang, bukan milik kita. Dia hantar balik. Biar bagi bosit. Tapi kadang-kadang kita lah kan, kita Malaysia ni, kadang-kadang kita anggap benda tu kecil. Allah hebat itu. Allah takkan boleh ke Allah.
Hak orang, bukan kira kat Allah tak kat Allah. Dia kira hak orang. Orang pergi bagi-bagi. Supaya nak naik darjat kita di sisi Allah. Ustaz, Ya, kita ni tak khusus pada apa nama tak juga. Cuma dia ahli ibadat pada satu-satu agama lah. Tapi mungkin yang ni ahli kitab lah. Dia ambil ahli ibadat lah. Tak mesti kepada orang Kristian apa apa. lagi satu Ustaz yang tawassul ni, macam mana kalau orang bertawassul, takkan dia tu syirik pula tak lah. Dah, macam ni, tawasul macam ni. Tawasul ni talian lah kita kata. Dia macam talian, lepas tu ataupun apa istilah dia? Bukan syafaat. Dia macam kita nak buat satu urusan. Tapi kita ni kabel lah tawasul ni. Perantaraan. Contohnya ni, macam sebab tu, macam kita bertawassul pada apa nama firman ataupun Rasulullah kan. Aku kita bertawassul kepada macam benda-benda yang lain tu. Macam ni lah, katalah kita ambil baik dulu. Ada setengah orang dia pergi kuburan. Yang salah dia minta ke ahli kubur tu. Okey. Itu salah. Ya Allah, bukan ya Allah. Wahai si ahli kubur apakah? Ahli dia pada pipan apa? Bukmian apa tu cerita dia lain. Ni tawasul ya Allah dengan berkat ahli kubur ni seorang yang alim, seorang yang baik ya Allah. Moga-moga dengan kehadiran aku ni ya Allah, bagilah kebaikan yang ada pada diri dia tu ya Allah sampai juga kepadaku. Moga-moga mudah aku mengangkat tangan memohon pertolonganmu kepada Allah. Tawasul lah tu. Macam tu tak apa. Ni duk tawasul dengan apa? Pokok besar. Syirik lah. Tawasul dengan dia lah apa-apa bulut apa-apa busuk ke orang panggil. Itu tak boleh lah. Tapi kalau tawasul tadi boleh. Tawasul dengan kebaikan macam hadis Nabi tu. Yang 3 orang terperangkap dalam ya Allah, maka dengan kebaikan itu ya Allah tolonglah buka pintu ni. Boleh tak nak salah. Jangan minta kat pintu tu je lah. Jangan minta kat orang mati nak bagi tolong apa. Tapi bersandar kepada kebaikan mereka ya Allah. Ni pada tempat baik ni kami mai ni ya Allah. Moga-moga di tempat yang baik ni ya Allah permudahkanlah permohonan kami. No? Lain daripada tu tak boleh lah minta kepada orang tu tak boleh. Yang boleh bagi hanya Allah. Okey. Boleh kot. No, lain pada tu duk minta kat pokok, minta kat busut, minta kat apa tu. Tu tak boleh lah. Pastilah dia sebut berkat nama-nama wali tu boleh kot. Boleh tak apa. Dengan kebaikan mereka. Dengan keberkatan mereka. Cuma jangan minta kat mereka tak ada lah. Dan dengan i'tiqad di hati mereka yang boleh bagi. Itu tak boleh. Kerana amal perbuatan hamba tidak akan naik ke sisi Tuhan selagi mana dia masih mempunyai tanggungan dan berbuat zalim. Selama mana kita masih lagi ada sangkut paut kita dengan manusia, Allah tak endorse, tak terima segala amalan-amalan kita yang lain. Betul, kena selesai lah. Dan banyak kadang-kadang urusan kita dengan orang yang tak selesai, maka kita selesaikan supaya Allah mudahkan urusan dia dengan kita. Yang keduanya bersanding dengan ulama. Bersama lah tu. Bersanding di sini bersama lah. Duduk bagi sepadan. Itu bersanding. Duduk bersanding. Sanding ni kembang dia apa? Sanding kembang dia apa? Sandang. Sandang. Kan sandang? Nyandang kering, mana kering duduk di sisi dia. Sanding lah tu. Tu kembang dia lah tu. Sanding, sandang. Kalau sandung lain. Nabi SAW bersabda, hendaknya kalian bergaul dengan ulama dan mendengarkan ucapan hukama. Kerana Allah menghidupkan semula hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghijaukan tanah gersang dengan air hujan. Nabi perintah supaya kita berkawan, bergaul
Dengan siapa? Dengan ulama, orang-orang alim. Dan banyak wastima'i, banyak mendengar ucapan hukama, ucapan orang-orang yang berhikmah. Hukama ni orang-orang yang berhikmah cakapan dia. Nah, bila dia bercakap mai daripada hati dia. Dia bercakap tu mai daripada hati. Cakap tu mai daripada fikiran dia yang jernih. Sebab itu kadang-kadang perkataan tu sama saja. A pun kata macam tu, B pun kata macam tu. Tapi B kata kita tak terasa sangat. Tapi kalau A kata ingat sampai ke mati. Pasal dia kata tu dengan hati yang ikhlas, dengan fikiran dia yang jernih. Dia cakap tu. Tapi tu saya tak ingatlah siapa kata. Tapi kata-kata dia bunyi macam ni. Sesuatu yang terbit daripada hati nescaya akan menempati di hati. Tetapi sesuatu yang terbit daripada lidah, sekadar lidah lah maksudnya, dia hanya menumpang sebentar di cuping telinga, lalu dia terbang pergi. Maksudnya apa? Satu benda kalau kita bercakap, kalau kita buat, kalau kita bagi daripada hati, nescaya orang yang menerima tu lekat di hati dia. Macam bercakap lah. Pasal apa kita kalau mak kata tu ingat sangat? Pasal dia bercakap dari hati dia. Mak ni dia bercakap dari hati dia. Ingat sangat. Lekat. Tapi kalau benda tu main daripada lidah, geram dia tu ya. Lidah dia main dari hati, geram kan? Geram cakap dia tu. Dia dengar telinga dia tu. Betul kadang-kadang macam mana nak istilah segitu tuan sudah faham macam ni. Majlis-majlis ilmu lah. Kita heran kenapa majlis ilmu banyak orang makin nakal. Mesti kadang-kadang dialah orang yang mendengar dengan orang yang bercakap tu dia tak dari hati dia. Jadi akhirnya benda tu seronok datang telinga lah. Boleh juga istilah berkat kan, tapi tak jadi nak berkat lagi, saya benda tu tak jadi ilmu lagi. Dia hanya sekadar dengar di telinga tu, syok itu, balik-balik. Dia tanya, bini tanya, macam mana abang tadi? Allah syok. Syok. Ustaz tu bagi rapat. Dia kata apa? Kata aku tak ingat, tapi syok. Dia tak boleh jadi manfaat lah, dia tak boleh. Untuk dia pun dia tak boleh, untuk orang lain pun tak boleh. Tapi ada orang kata, macam mana? Okey lah Ustaz tu biasalah. Dia kata apa bang? Dia kata macam ni. Dia yang tu yang manfaat tu. Hak takat, oh Allah, syok, sembang kau tak kata, turun-turun tak tahu apa. Dia syok dia tu ya. Dia syok. Dia sekadar syok di telinga tapi tak sampai di hati dia. Maka bila tak sampai di hati dia tu, dia tak mampu buatlah. Dia hanya tahu tapi dia tak faham. Dia hanya alim mengetahui tapi tak faqih memahami. Sebab itu ramai orang yang alim tapi sangat sedikit orang yang faqih. Orang yang mengetahui banyak, tapi orang yang memahami sangat sedikit. Contohlah kalau yang biasa-biasa ni macam contoh buat kek je lah kan. Semua orang tahu buat kek. Tahu banyak. Tambah bukalah handphone tu Allah, dia download lah. Kan? Tahu. Tapi kalau nak buat, nak buat tu dia tak apa faham. Kan? Pasal Allah tak bagi faham lagi lah, tak sampai masalah dia lagi. Lain-lain dia pergi beli itu juga lah. Tak apalah, paling kurang dia tahu, lama-lama dia usaha bagi dia boleh. Ya. Dia kata pasal apa? Kerana kalau kita rajin mendengar ucapan-ucapan yang penuh hikmah, orang-orang yang hukama ni, Allah akan menghidupkan semula hati kita dengan cahaya hikmah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan macam geng-geng tabligh tu. Kita pun tak boleh buat kerja macam mereka. Tak mampu.
Usung ayuk dah. Mereka pun ada kelemahan mereka, nak kata sempurna tak juga. Tapi takkan kerana sikit-sikit tu kita nak nafikan kebaikan mereka hal lain kan? Antaranya kadang-kadang tu orang lain duk pi ajak tu tak mau dekat. Mereka pi dekat. Pasal mungkin orang hak pi tu dia bercakap dari hati dia. Dia sayang semua kat kawan tu. Dia ajak semua jumlah, dia kata kita semayang jemaah ni, semayang jemaah ni manfaat dia banyak kasi. Dia nak dia rasa sebelum ni Tok Imam pun bilang, Tok Siap pun bilang. Tapi dia tak mau lagi. Dia orang kata apa, dia tak macam istilah dia apa, wire tu tak apa. Tak sambung lagi. Dia tak syok lagi. Jadi kadang-kadang tak tentu. Kadang-kadang yang tabligh pi tak boleh. Tok Imam dengan Tok Siap pi dulu boleh macam-macam lah. Allah nak bagi dia sambung dia punya wire tu, syok tu. Jadi masing-masing kena cuba. Jangan kita frust lah. Allah hampa nak pi ajak apa, 14 tahun dah kami ajak dia tak mau. Mungkin orang lain pi macam Bomo lah. Bomo ikut Taman Masuri ni tak mau. Belajar sikit ikut belah Naga tu, panggil Bomo tu mai. Padahal Bomo ikut belah tu orang Naga pun tak kenal. Dia macam tu lah. Kadang-kadang dia nak menjadi dia punya sentuhan tu, kita tak tahu siapa. Jadi kita ikhtiar lah. Jangan kita rasa frust lah nak buat benda baik ni. Sebagaimana Allah menghijaukan tanah gersang dengan air hujan. Hati kita ni kalau jauh daripada kata-kata yang menyentuh hati, dia gersang, dia kering. Bila dia kena titisan kata-kata yang baik itu, dia menyegarkan. Menyegarkan kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa guru-guru ni, dia risau ya. Macam guru kita lah, Syekh Ahmad Fahmi tu kan. Dia cakap macam tu je. Seluruh mendatang, tapi kita rasa dia kata. Kan kita ni tonyo terka ambil bergegak hati-hati tu. Dia tak apa nak apa menjadi. Dia hikmah tu orang hikmah. Dia cakap tu dengan akal dia yang jernih. Maka orang terima pun jernih. Hikmah adalah ilmu yang manfaat. Sedang hukama adalah orang-orang ahli hikmah. Hikmah ni ilmu yang memberikan manfaat. Kata-kata yang baik daripada hati yang jernih dan pemikiran yang cerdas tu, insya-Allah orang yang dengar pun menerima dan mengamalkannya. Dalam hadis ini yang dimaksud hukama ialah ahli hikmah yang mengetahui zat Allah, selalu tepat mengerti zat Allah ni, menguasai tauhid, ilmu itulah, selalu tepat ucapan dan perbuatannya. Maknanya dia tahu hak benda dia tahu tu, dia bercakap, hak cakap tu dia buat. Macam ni lah tuan-tuan, no? Saya ni penyegan semayang malam. Tak tahu saya mai kata kat tuan-tuan, tuan-tuan, kita kena banyak semayang malam. Boleh kata dia nak sentuh hati tuan-tuan tu sangat sikit lah. Pasal saya tak buat. Contoh lah, tak sungguh orang dia contoh orang makan. Bila saya sebut tu dia tak, mungkinlah dia ketuk dah juga pintu tapi tak boleh masuk. Pasal dia tak buat. Tapi kalau dia buat, dia memang kasih. Lepas tu dia suruh orang kasih, orang terasa. Dia kasih kat mak dia. Lepas tu dia kata, tuan-tuan, kasihlah kepada mak kita. Orang akan terasa. Pasal dia bercakap tu kena dengan hak dia buat. Macam orang yang ajak kita buat baik lah, tuan-tuan, marilah kita tolong anak-anak yatim ni, tuan-tuan, kesian kat mereka ni. Kalau dia pun buat kerja tu, orang dengar, orang rasa. Orang dengar tu orang rasa. Pasal hal ni lah dia kata tadi ni. Ucapan dan perbuatan dia. Dia sama. Habis tu kadang-kadang kita panggil orang untuk bagi ceramah motivasi keluarga bahagia. Kalau setakat panggil hak memang pandai bercakap, dia tak sentuh. Dia memang keluarga dia bahagia. Macam mana dia boleh manage isteri dia, dia boleh manage anak-anak dia boleh manage keluarga dia. Lepas tu kita panggil dia bercakap, walaupun dia tu taklah lantang,
Tapi kita terasa. Pasal dia memang boleh buat. Macam orang yang berniaga berjaya daripada susah. La ni dia toke pisang cheese. Import sampai ekspor sampai luar negeri. Dulu duk berniaga pisang kepala titi tu daripada susah lah baru duk belajar berniaga, orang lain berniaga tapi dia kan kawan berkena dia, lepas tu dia jatuh mangkit pula sehingga dia berjaya. Kalau dia cerita Allah lagi kita rasa. Pasal apa? Pasal dia buat hak benda dia kata. Sebab itu sebagian ulama kalau dia nak mengajak bab apa, benda tu dia kurang buat, dia banyakkan buat. Sebab dia mau sekali lagi dia bercakap, orang boleh rasa, orang betul boleh buat. Dia buat dulu. Lagi tak cakap dia tak mau buat. Lagi tak buat dia tak mau cakap. Lagi cakap bab ni aku pun tak buat lagi. Bukanlah berdosa, ajak orang tak berdosa. Tapi dia rasa kurang sentuhan dia. Kurang sentuhan. Allah macam cikgu lama-lama lah, ada satu cikgu tu kan. Budak darjah 1 ke darjah 2 apa cerita macam tu lah. Dia ni kalau mai kelas, dia kan masuk kelas. Dia keluar dia duduk pergi bersila depan kelas tu. Depan rumput, duduk bersila. Cikgu ajak tak mau. Satu hari ada cikgu ni tua lah. Dia kata tak. Bila budak tu keluar bersila di luar, dia pun keluar bersila dengan budak tu. Cikgu tadi ni, budak tu cabut rumput main, dia pun cabut rumput main. Budak tanya awak cikgu tak masuk kelas, dah awak tak masuk kelas. Dia tanya cikgu, pelik lah awak cikgu main dengan dia. Awak cikgu tak masuk kelas, dah awak tak masuk kelas. Kalau awak masuk kelas, cikgu masuk. Jom kita masuk. Cikgu tu dia bukan gaduh pergi tarik telinga, dia bukan gaduh. Tapi pasal apa dia buat? Dia dah lalui dah benda-benda macam tu sebelum tu. Itu lebih macam budak nakai jadi baik. Dia dulu nakai. Dia nakai. Lepas tu dia pun baik. Dia pula buka sekolah lagi touching. Pasal budak-budak tu saya sembang, aku bisa nakai. Dia lagi boleh mengendali. Itu maksud ni. Hukama ni dia kena dia buat, lepas tu dia bercakap baru bertepatan dengan benda tu. Orang terasa dengan dia. Selalu tepat ucapan dan perbuatannya. Hak mana dia kata tu dia buat. Sedangkan ulama adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi hendaknya kamu semua bercampur dengan para pemimpin. Bertanyalah kalian kepada para ulama dan bergaullah kalian dengan hukama. Maknanya berkawan dengan pemimpin ni supaya dapat manfaat. Manfaat dunia ke apa ke yang baik-baiklah. Dunia pun yang boleh bawa ke akhirat. Menurut riwayat lain, bergaullah dengan ulama, bersahabatlah dengan hukama dan bercampurlah dengan kubarok. Kubarok ni orang yang sok-sok lah, pimpinan lah. Kita nak bercampur dengan orang yang kubarok ni, jangan sampai menghina diri kita. Apa yang boleh mendatangkan kemanfaatan, itu sila. Jangan sampai menghina diri kita. Ulama dalam pengertian ini terbahagi 3. Iaitu ulama, yakni orang alim tentang hukum-hukum Allah. Mereka ni boleh memberikan fatwa. Hukama, yakni orang yang mengetahui, menguasai tentang zat Allah. Bergaul dengan mereka ini membuat perangai menjadi terdidik. Dan mereka ni bukan takat bercakap saja, memang mereka buat dah. Jadi kita melihat kepada perbuatan mereka. Kerana dari hati mereka bersinar cahaya makrifat. Mereka mengenali Allah dan rahsia-rahsia Allah. Dan dari jiwa mereka memantulkan sinar keagungan Allah. Sebenarnya mereka kadang-kadang boleh melihat sesuatu yang tersirat daripada yang tersurat. Boleh melihat. Boleh merasai. Allah mengilhami ke dalam diri mereka. Mereka tak nampak yang gaib, tetapi mereka boleh merasai. Kadang-kadang tu macam ni. Ada orang kata ni,
hang kalau pi kat tok guru tu, kat ustaz tu, hang sampai-sampai dia tahu hang tak buat apa. Bukan dia tahu, tapi dia diilhamkan Allah untuk cakap benda tu. Bukan dia tahu. Dia pun manusia macam kita. Dia pun bukan boleh tahu benda-benda lain ni. Cuma macam ni. Katalah saya, cikgu kata api lah, bukan suruh. Cikgu Ismail kita nak main ziarah. Cikgu Ismail ni satu, kata cikgu contoh ya. Cikgu ni hal lain rajin. Contoh aja cikgu. Quran malas. Kata aja. Ni nak buat cerita contoh ni. Jadi cikgu pun nak main ziarah Ustaz Hafiz ni, kok-koklah Ustaz Hafiz ni boleh. Ketika cikgu main, cikgu kata, Ustaz nasihatkan saya sikit. Allah mengilhamkan benda kita nak cakap tu. Tu yang kata tu. Jadi cikgu hal lain saya tak erti nak pesan lah. Banyaklah baca Quran. Cikgu kata, Ustaz ni tahu. Kan dia tahu. Tapi Allah mengilhamkan. Kasar. Tak juga. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan, dia nakal. Tapi macam mana Allah nak sedangkan dia? Maka ketika dia lalu kot ni, dia tengok buat ramai sangat. Dia kata ada mengaji kot, dia kata takkan lupa kaki motor duduk lasat. Ketika dia mula duduk tu, ustaz tu bercakap benda hak tu betul kena ke dia? Bukan ustaz tu tahu, tapi Allah mengilhamkan untuk bercakap. Kebetulan dia. Bukan kebetulan yang ditakdirkan Allah lah. Jadi ustaz bercakap tu, dia kata ustaz ni tahu kan? Bukan tahu. Tapi Allah mengilhamkan benda yang dia cakap tu kena. Kena dengan dia hari itu, supaya dia boleh berlaku perubahan. Tu yang maknanya dia mengetahui bukanlah dia boleh tengok yang lain tu, tapi dengan ilham Allah. Macam duk cakap ni lah tuan-tuan. Kalau duk cakap ni, kalau bukan dengan ilham Allah, pasal 2 minit lepas tu tak tahu nak cakap apa. Siapa pun macam tu lah, siapa pun. Allah yang mengilhamkan kita bercakap. Kadang-kadang tu boleh tiap kat anak tu 15 minit boleh. Kalau orang suruh bersyarah 5 minit tak boleh bilang. Mak-mak ni, tapi dia boleh bersyarah dengan anak dia 15 minit. Dia boleh kait Tok Wan dulu, dia kait. Dia boleh kait dengan ayah pak budak tu laki dia. Kait dia semua. Pasal apa? Allah ilhamkan. Benar dia cakap tu, laki kata, kena ngaku kali tak? Kan? Allah mengilhamkan untuk dia bercakap, dia cakap apa? Supaya pakat-pakat terasa dan boleh kena semua. Bukan dia nampak, dia pun tak nampak, dia pun macam manusia biasa. Tapi Allah pilih dia untuk dia memahami dia. Kubara, yakni orang yang diberikan anugerah keduanya, hukama pun dia, ulama pun dia. Bergaul akrab dengan ahli Allah akan mendatangkan tingkah laku yang baik. Orang ahlullah ni makna orang yang dekat dengan Tuhan. Hal ini disebabkan mengambil manfaat dengan pengawasan secara terus, yakni dengan macam ni lah kuliah kita ni. Boleh dah nak tengok kuliah live? Boleh. Tapi tak sama. Kuliah live boleh lah, tapi tak sama. Kita tak sama ni apa? Satu, tuan-tuan boleh memandang. Tuan-tuan mendapat ilmu ni dari pandangan dan lisan. Lepas tu pula tuan-tuan dapat ilmu dengan apa? Dengan tuan-tuan duduk dalam satu majlis yang malaikat mendoakan. Lain lah. Bukan kata lain tak boleh. Boleh lah. Cuma dia lain. Macam dia juga. Bila kita duduk dengan orang-orang yang baik, dia bercakap tu, hak dia bercakap yang kita baca ya. Tapi hak kita baca lain. Macam ada orang tanya anak, Ustaz boleh tak ayat-ayat ruqyah ni saya nak pasang lepas tu letak ayat? Boleh. Tapi tak samalah dengan orang baca. Dia lain getaran dia tu, live tu, getaran dia tu. Dan orang tu pula macam mana hubungan dia dengan Allah. Kadang-kadang kita duk pergi bagi ayat tu, kita bagi kat Datuk Harun Din ke siapa ke. Kita duk bang dengar lah macam kita baca ya.
Tapi dia buih sekali jadi. Kita 14 kali buih dah sampai hewak tudung-tudung lah. Kan? Pasal dia ada gelombang dia. Frekuensi dia dengan Allah tu cukup. Kita frekuensi kita tak berapa, dia ada lindung. Dia punya bukit lah apalah. Lepas tak ada. Lepas ahlullah, orang yang rapat dengan Allah. Terus direct. Jadi seseorang yang pengawasannya bermanfaat kepadamu, nescaya bermanfaat pula ucapannya bagimu. Di link dia dengan Allah tu baik, maka dia bolehlah bagi kat kita dengan baik. Line dia cantik. Sebaliknya jika pengawasannya tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat pula ucapannya. Dan tadilah dia pun tak buat, dia bercakap bolehlah, tapi tak terasa sangat. Diriwayatkan bahawa Al-Sahrawardi berkeliling ke sebahagian Masjid Al-Qaif di Mina sambil memandang wajah orang-orang yang ada di sana. Beliau ditanya oleh seseorang, maka mengapa tuan memandang wajah-wajah orang lain? Sahrawardi ni dia pusing masjid di Mina tu, sambil tiap-tiap pusing dia tengok seorang, dia tengok, dia parti. Orang tanya dia, siapa buat macam tu? Lalu dia menjawab, sesungguhnya Allah memiliki beberapa orang yang jika memandang orang lain maka mendatangkan kebahagiaan bagi yang dipandang, dan aku mencari orang yang macam tu. Dia kata, di kalangan makhluk Allah, manusia ni ada insan-insan yang Allah Ta'ala kurniakan anugerah di wajah mereka. Apabila orang memandang wajah mereka, maka kebahagiaan yang ada pada wajah mereka tu boleh menyelinap di hati orang yang memandang. Dia kata, begitu aku pusing, aku perhati orang, aku tengok, aku perhati orang, aku tengok muka dia. Begitu kita pun kalau dalam kaedah bersalaman tu kan, antaranya genggam tangan, yang kedua memandang wajah dia. Kita bila kita bersalaman, berjabat tangan tu, pertamanya yang sunnahnya genggam. Genggam ni maknanya merasai pegangan tu dengan pakai aduk setengah orang salam kan. Jadi genggam bagi rasa. Bila dua kulit bersentuhan tu rasa. Yang kedua tengok muka. Tengok muka menyenangkan, rasa seronok, membahagiakan. Yang ketiga senyum. Tu senyum tengok dia. Yang keempat bertanya khabar. Tanya khabar. Pak bang, macam mana lah, anak menantu okey ke? Sihat ke? Dia tengok game pun buat ni. Dia nak salam macam ni. Tu menunggu. Tu pun tu share geng apa betul lah. Betulnya macam ni, cuma dah lah ni tak boleh tak apa lah. Tapi ni macam ni macam ni menunggu orang tak buat tak apa lah. Tak ada manfaat apa pun. Lepas tu kalau kata buat macam ni tak boleh menyebar pun tersentuh juga. Jadi dua macam ni ataupun tu usahlah. Kalau lah ni pasien ni pun pasien ni lah. Tapi macam ni genggam. Dia nak salam macam tu kan. Macam ni baru salam. Macam ni baru berjabat tangan. Kalau macam ni tak. Macam tu tak tadi bang. Macam tu hanya bersentuhan lah. Bersentuhan. Ni baru berjabat tangan ni. Ni musafah ni berjabat tangan ni. Lepas tu apa? Perhati wajah dia, senyum, tanya khabar. Ada orang tanya khabar, macam mana cikgu? Duduk dengan orang tua tu lagi ke? Orang tua tu lagi. Bini dia duduk belakang. Bini dia kata dia lah, tua lah. Duduk dengan orang tua tu lagi. Dia ataupun tua tak tengok lah. Ya. Peluk ni budaya Arab kan pun dari segi dia memeluk ni bila kita lama tak jumpa. Itu memang sunnah. Lama tak jumpa, duduk ropa. Sikit. Dan Nabi SAW bersabda, inilah, akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka lari dari para alim ulama dan para fuqaha. Maka Allah akan menurunkan 3 macam bencana kepada mereka. Pertama, dicabut semula keberkatan dari usahanya.
Maknanya kerja buat dia hilang berkat. Apa dia berkat? Allah jaga. Allah jaga. Umur yang berkat, umur yang Allah jaga. Maka umur tu, walaupun umur dia sama dengan umur orang, tapi dia boleh buat banyak benda. Pasal Allah tolong jaga. Allah tolong manage jadual dia. Orang lain satu hari 24 jam juga. Dia pun satu hari 24 jam. Tapi dia 24 jam sehari dia boleh mengaji, dia boleh ziarah, dia boleh pergi sana, dia boleh pergi sini. Ada orang 24 jam juga. Pergi mana? Tak boleh, tak dan. Tak pergi mengaji yang ni. Allah, kalut tak dan. Pergi mana? Tak tahu, duduk di rumah pergi tak dan. Ada orang 24 jam juga. Tapi mengaji, boleh ziarah. Allah tu maknanya Allah jaga, Allah tolong atur. Itu maksud berkat lah, berkat-berkat Allah jaga. Ilmu yang berkat, ilmu yang Allah jaga. Maknanya ilmu tu dia guna pada jalan kebaikan, dia tak guna pada jalan penipuan. Contoh cerita almarhum Syekh Ni'mat cerita macam mana orang guna ilmu untuk dunia dia. Mana ilmu dia tak berkat, Allah Ta'ala tak jaga. Satu hari adalah nelayan ni dia tangkap ikan ikan besar, dah lah besar, pelik sikit lah ikan tu. Jadi dia pumpuh dalam karung tu, keret di rumah satu tuk ni. Dia pun tanya, ni nak tanya ni, ada satu ikan kalau bentuk macam ni boleh makan? Tu dia tak boleh makan, pelik kan? Lepas tu dia pun balik lah, ambil heret. Apa karung tu, tuk tanya tu, heret apa tu, berat sangat tu? Tu dia kata ikan nak saya cerita tadi lah. Saya tanya tadi kalau boleh makan nak bagi kat Tok Guru lah. Tapi dah Tok Guru kata tak boleh makan, tak apa, nak pergi lepas dalam laut lah. Dia kata tidak, tak ada lagi kitab, tak tengok lagi. Dah. Abang tunggu sama. Ada satu kitab tak tengok lagi. Naik, tengok dia kata rupanya boleh, ada kitab lain boleh. Nak boleh ke dia, boleh belakang. Maksud Allah tak jaga ilmu dia. Malah dia gunakan ilmu dia untuk manfaat dunia. Tapi kalau Allah nak jaga ilmu dia, dia tak ni. Dia jujurlah pada ilmu dia, dia amanah. Begitu juga duit gaji. Gaji yang berkat. Kau ni 2,000 juga, kau ni 2,000. Kau ni anak 3 juga, kau ni anak 3. Tapi kau ni cukup, kau ni tak cukup. Maksudnya Allah jaga. Duit habis. Duit berkat pun habis. Cuma habis dalam keadaan dijaga oleh Allah. Maksud dijaga oleh Allah ni, duit yang dia belanja tu semua jalan dapat pahala. Benda tak perlu. Contoh macam mana Tuhan jaga kita. Contoh kan, lah. Kadang-kadang tuan-tuan, di rumah kita tu sofa ada lagi. Boleh pakai lagi. Taklah teruk sangat. Kalau kata macam duduk spring duduk garu macam tu, tu memang patut tukar lah. Ni elok lagi. Dan benda tu tak perlu pun sangat. Tapi kita teringin. Bila kita pipi ni, macam mana duit kita tu yang berkat tadi? Allah jaga. Allah tune hati kita. Allah tune macam asal benda ni tak perlu lagi kot. Kan? Boleh duduk lagi, boleh pakai orang, boleh lah kot setahun lagi nanti kita beli lain lah. Dia Allah kali hati tu. Jadi tak pula duit tu tak belilah, benda tu tak perlu. Keluar dari situ masuk pasar. Faham? Grup sahabat Mustafawiyah. Ustaz nak beli pikap getah 6 gulung nak buh di asrama putri. Segulung 180. Dia pun abang kita bank in kat Mustafawiyah 180. Jadi duit tu tadi tak habis ke sana 600 180 ya habis di sini. Tapi habis kepada tempat man. Itu maksud dia. Bukan kata duit tu tak habis, tapi habis pada jalan. Macam tu juga kenderaan yang berkat. Awak kalau kenderaan berkat tak rosak. Tapi rosak tidak membahayakan kita. Tak mampu tengah rambaut. Tuan-tuan mampu tengah rambaut tengah bermain. Allah. Nak pusing tu sekali lagi bukan senang tu. Dia kadang-kadang mampu di rumah, kadang-kadang dekat nak sampai rumah, kadang-kadang dekat kedai pomen, ataupun kalau tengah jalan pun jalan yang tak membahayakan. Yang tu maksud berkat. Bukan kata tak rosak. Tubuh badan yang berkat macam tu juga, bukan kata tak sakit.
Tapi sakit yang bila sakit Allah lintas di hati kita tu tak ucap perkataan-perkataan tak elok. Tu sakitlah juga. Tapi sakit yang dapat pahala. Jadi orang yang tak mau pada ulama ni Allah cabut keberkatan. Maknanya benda apa dalam hidup tak jadi, tak dijaga Allah. Kedua, dia kuasakan penguasa zalim atas mereka. Maka Allah datangkan pemimpin mereka yang zalim. Dan yang ketiga, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman. Inilah yang paling menakutkan. Jadi tuan-tuan, hak lain-lain ni cuma dia syarat tambahan. Jadi lepas ni minggu depan kita sambung yang ketiga pada muka surat 10. Yang ketiga muka surat 10, masuk ke kubur tanpa bekalan bagaikan berlayar tanpa bahtera. Jadi takat tu dulu. Ya. Takat tu dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Cuma tuan-tuan tadi lihat tuan-tuan baca WhatsApp tu sungguh tu. Baca WhatsApp tadi ni memang kita duk cadang. Kita bubuh simen depan asrama puteri tu siap dah. Alhamdulillah. Cuma lah ni nak buat tikar getah. Tikar getah tu perlu 6 gulung. Segulung 180. Murah lah beda budak. Setengah gulung boleh. 6 gulung tu beda. Depan tu budak-budak nak buat aktiviti baca buku lah ni. Budak-budak perempuan tak gaduh dah pergi ke Dewan Besar no. Mereka baca depan asrama mereka. Jadi nak cadang nak bubuh lah sikit. Tikar getah ada 6 gulung. Maknanya WhatsApp tadi betul lah. WhatsApp tadi tu betul. Ajar. Nah, jadi kalau yang ada nak sembang silalah. Wallahu a'lam.